Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, yang dipilih Allah untuk bersama dengan Tadabbur Center pada pagi ini. Dalam tempoh 30 minit lebih ini, saya berhasrat untuk berkongsi mengenai bagaimanakah langkah-langkah untuk melakukan tadabbur Al-Quran sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan Al-Mubarak tidak lama lagi, dan selain daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebaik sahaja kita berinteraksi dengan Al-Quran, mudah-mudahan senarai semak yang saya ingin cadangkan ini bolehlah dijadikan sebagai pedoman supaya kita mudah-mudahan tergolong di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergolong dari kalangan orang-orang yang di sisi Allah, orang-orang yang melakukan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, ayat ini menunjukkan perbuatan tadabbur, ya, istilah tadabbur ada kena-mengena dengan hati, ya, hati pembaca Al-Quran. Seseorang yang mempunyai hati yang sihat, dia akan mampu melakukan tadabbur Al-Quran. Dan sebaliknya, hati yang terkunci adalah orang-orang yang walaupun diperdengarkan Al-Quran ke telinganya, namun dia tidak akan mampu melakukan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tadabbur. Jadi semua barangkali sudah sedia maklum, ya, perkataan tadabbur ini bermaksud pemerhatian yang sangat teliti kepada apakah maksud sebenar yang Allah Subhanahu wa taala mahu sampaikan kepada manusia, kepada kita. Ya, bukan satu perkara yang mudah, ya, untuk mengetahui maksud yang sebenar. Maka dalam hal tadabbur inilah ada beberapa proses yang mudah-mudahan apa yang saya akan cadangkan ini boleh membantu untuk kita memahami apakah maksud, ya, daripada ucapan-ucapan ataupun kalam Allah di dalam Al-Quran. Ya, tuan-tuan, ada 8 senarai semak yang mudah-mudahan boleh kita lakukan dari yang pertama hinggalah kepada yang ke-8. Ya, ini adalah cadangan kami di Tadabbur Center untuk diaplikasikan dan diamalkan dan dijadikan senarai supaya kita benar-benar melakukan tadabbur. So ada 8 langkah-langkah. Sebenarnya langkah-langkah itu para ulama mendatangkan pelbagai langkah ataupun kaedah. Cuma kami ini nak mempermudahkan ingatan, maka kami mencadangkan 8 langkah, dan ke-8 langkah berkenaan kita sudah akronimkan kepada tadabbur itu sendiri, perkataan tadabbur itu sendiri, iaitulah TADABBUR. Mudah-mudahan dengan metod ini, dengan tips ini, dengan kaedah ini, ya, kita yang berinteraksi dengan Al-Quran benar-benar, ya, tergolong dari kalangan orang-orang yang melakukan tadabbur Al-Quran dan meninggalkan kesan ke dalam hati, perasaannya apabila membaca ayat-ayat Allah. Dan sebarang soalan daripada tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan segan, boleh diajukan di Facebook Tadabbur Center, ya, ataupun boleh diajukan di IG saya, di IG Syahri Abdul Rahman. Okey. Perkataan pertama adalah huruf T, dan T ini adalah bermaksud teruja. Sebelum kita membuka Al-Quran, ya, sebelum kita membuka Al-Quran, hendaklah pembaca Al-Quran itu menimbulkan keterujaan, keinginan, kemahuan yang mendalam kepada Al-Quran. Al-Quran akan memberikan manfaat
kepada orang-orang yang meyakini Al-Quran memberikan sesuatu kepadanya. Hendaklah seseorang itu membuka Al-Quran bukan kerana orang lain membuka Al-Quran pada malam berkenaan ataupun orang lain membuka Al-Quran di lokasi berkenaan, namanya surau, namanya masjid. Ya, hendaklah seseorang itu mempunyai faktor daripada dalam mengapa saya perlu membuka Al-Quran. Tuan-tuan, ya, sebaik-baik seseorang yang mahu membaca Al-Quran, dia meletakkan dirinya dalam 3 keadaan. Seperti orang yang dalam kegelapan perlukan cahaya, seperti seseorang yang kebuluran perlukan makanan, seperti seseorang dalam kesakitan perlukan penawar dan ubat. Kerana Al-Quran memberikan cahaya kepada orang dalam kegelapan. Al-Quran memberikan makanan kepada orang yang dalam kebuluran. Ya, Al-Quran memberikan penawar kepada orang dalam kesakitan. Al-Quran telah mengumumkan antara nama-nama Al-Quran, Allah Ta'ala mengumumkan adalah An-Nur, cahaya yang memberikan, yang menyebabkan seseorang itu boleh berjalan dengan baik. Ya, afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Dengan bantuan cahayalah seseorang boleh berjalan dengan baik, ya, di atas sesuatu jalan. Ya, dengan ada cahayalah seseorang boleh mengelakkan bahaya di depannya. Tanpa cahaya ataupun berjalan dalam kegelapan, seseorang boleh tersepak, ya, batu lalu terluka ataupun tersadung lalu terjatuh terkena muka. Jadi Al-Quran mengumumkan bahawasanya ia adalah cahaya. Maka orang yang rasa dia tidak ada dalam kegelapan, maka orang begini tak akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Maka sebelum buka Quran, kita kena beritahu pada diri kita, aku dah lama dalam kegelapan. Kalaupun tidak dalam keseluruhan aspek hidup, ada certain aspek kehidupan aku berada dalam kegelapan. Aku meraba-raba cari petunjuk. Aku tidak bertemu dengan petunjuk berkenaan. Al-Quran yang dibuka mudah-mudahan memberikan panduan, memberikan petunjuk jalan mana patut aku ambil. Ya, jalan mana patut aku ambil. Dalam apapun aspek kehidupan. Sama ada dalam hal seperti mengurus rumah tangga, ya, ataupun dalam hal berniaga, ataupun dalam hal berhutang, ataupun dalam hal jual beli, ataupun dalam hal nikah kahwin, ataupun dalam hal pendidikan anak-anak, ataupun dalam hal nak belajar kat mana. Ya, apapun permasalahan hidup, sebenarnya kekadangnya kita tidak bertemu dengan jalan yang sebenar. Maka signboard ataupun ayat-ayat yang memberikan petunjuk, ini laluan yang betul. Jangan pergi laluan lain. Ya, anna hadha qul hadhihi sabili, ya, ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, maka Allah nak kita jelas apa jalan yang sebenar. Al-Quran juga mengumumkan bahawasanya, ya, ia punya nama antara lainnya adalah syifa. Ya, sebagaimana dalam suratul Isra, Al-Quran adalah penawar kepada segala penyakit dalam dada, yakni penyakit dalam hati. Ya, manusia sangat tidak mengambil berat tentang penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit tubuh, iaitulah penyakit yang ada dalam hatinya. Ya, wajah barangkali tampan dan menarik, hidup kaya raya, orang bijak pandai, tetapi ada masalah besar dalam hatinya kerana hatinya penuh dengan kotoran dan penyakit. Al-Quran, seandainya kita baca, maka hendaklah mindset kita ini, tuan-tuan, ya Allah, ya, mudah-mudahan Al-Quran yang bakal saya baca adalah Al-Quran yang saya dapat lihat teguran-teguran Allah kepada saya. Apa penyakit-penyakit hati yang perlu saya buang agar saya dapat bertemu pulang kepada Allah dalam keadaan Allah redha dan bukan dalam keadaan Allah Ta'ala melihat kita sebagai orang yang berpenyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Yang ketiga, Al-Quran mengumumkan, ya, Al-Quran ini seumpama makanan daripada langit yang dihidangkan kepada orang-orang yang berpuasa.
Ya, orang-orang yang nak berbuka puasa tuan-tuan, ya, bayangkan sudah lama berlapar berdahaga 12 jam. Dan bayangkan hidangan itu di hadapan mata kita. Ya, ini hikmah Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan, bulan di mana siangnya sangat terik, bulan di mana kita semua berpuasa, supaya kita menghargai Al-Quran yang diturunkan seperti hidangan semasa iftar jama'i. Kita menghargai Al-Quran seperti orang yang miskin, gelandangan bila diberikan makanan. Agaknya apa perasaan mereka? Mereka sangat gembira kerana akhirnya ya mereka dapat bukan sekadar makanan tetapi menikmati hidangan yang enak. Ya, jadi letakkan diri kita seperti orang-orang yang sakit, perlukan ubat, seperti orang dalam gelap, perlukan cahaya, seperti orang yang kelaparan, perlukan makanan. Kerana inilah yang akan menyebabkan kita memberikan nilai yang mahal kepada Quran dan bukan harga yang murah. Ya, bukan harga yang murah. Seseorang yang bernama pesakit, bila diberikan ubat yang mujarab, apa perasaannya? Alhamdulillah, syukur pada Allah, lega rasanya. Seseorang yang kelaparan diberi makanan, apa perasaannya? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Seseorang yang dalam kegelapan, dalam blackout perjalanan musafirnya, tiba-tiba obor apinya terpadam, ditiup angin kencang, tiba-tiba dia nampak cahaya, ya, seperti Nabi Musa alaihi salam. Lalu apa perasaannya? Umkuthu, ya, kamu semua duduk di sini kerana aku melihat satu api, anastu nara, aku melihat api yang sangat memberikan aku ketenangan. Sebab kita berada dalam keadaan terdesak, sangat perlukan api, cahaya, sangat perlukan api untuk membakar makanan supaya kita tidak mati kelaparan dan tidak juga mati kesejukan. Jadi keterujaan ini penting tuan-tuan. Ia bukan segalanya apabila berinteraksi dengan Al-Quran, tetapi segalanya mula daripada sini. Segalanya mula daripada sini. Ada satu cerita berlaku kepada seorang pujangga ataupun seorang pemikir yang bernama Muhammad Iqbal. Beliau mengakui semasa kecil selalu membaca Al-Quran dengan hati yang lalai. Ya, seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri bila mendengar Quran atau membaca Al-Quran. Sehinggalah pada satu hari, ayah hanya memegang tangannya kerana mendapati anaknya baca dalam keadaan lalai, baca dengan cepat. Ayah hanya pegang tangannya dengan kuat, menggenggam tangannya dengan kuat, lalu berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, iqra' al-Quran ka'annahu unzila alaik." Hendaklah kamu, wahai anak anda, membaca Al-Quran seolah-olah ia sedang diturunkan kepada kamu. Dan inilah yang disebut oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ya, Quran bila kita baca, kita kena asy'ur bi annal ayah muwajjihatul laka. Kamu kena merasakan ayat itu tuju sebetul-betulnya kepada kamu dan tidak kepada orang lain. Ayat-ayat Allah Ta'ala ini tuju kepada kamu. Sebab itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 19. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Wa uhiya ilayya, dan telah diberikan wahyu kepadaku. Hadzal Qur'an, Al-Quran ini, liunzirakum bih, untuk aku berikan peringatan dengannya. Wa man balagha, untuk aku beri peringatan kepada kalian orang-orang Quraisy semasa aku hidup, kalianlah Quraisy. Dengan Al-Quran, wa man balagha. Wa man balagha keyword penting. Dan sesiapa jua yang sampai. Yang sampai. Maka apa maksud sampai di sini? Maka Al-Allamah, ya, Tantawi dalam Tafsir Al-Wasit merumuskan pendapat ahli tafsir, lalu beliau berkata begini, wa man balagha ini bermaksud al-Arab wal-Ajam fi kulli zamanin wa fi kulli makanin hatta yaumal qiyamah. Wa man balagha ini Al-Quran yang aku sampaikan, Rasulullah sampaikan, adalah pemberi peringatan kepada orang-orang semasa aku hidup, yakni orang-orang Quraisy, dan selepas Nabi wafat. Siapa dia? Kita. Al-Quran itu sebenarnya diturunkan juga kepada kita. Walaupun dari sudut penurunan, ia sudah sempurna diturunkan. Tetapi seolah-olah Al-Quran, agar menimbulkan kesan,
maka jadi seperti Muhammad Iqbal tadi, kita merasakan ia seperti baru diturunkan kepada kita kerana Al-Quran memberikan peringatan. Wa man balagha, kepada sesiapa yang mendengar Al-Quran, kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, man balaghahul Quran faka'annama, ya, orang yang dia mendengar Al-Quran, dia sebenarnya sedang, ya, faka'annama, dia seolah-olah sedang berhadapan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bila mendengar Quran, dia seolah-olah, kata Al-Qurazi, dia seolah-olah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kat depan yang membaca Quran. Jadi kalau Quran dibacakan, seseorang berpaling, tidak mengendahkan, tidak memberikan perhatian kepada ayat-ayat yang dibacakan, itulah sikapnya seandainya Nabi SAW ada di depannya. Allahu Akbar. Semoga Allah lindungi kita daripada sikap, ya, summun bukmun, orang yang pekakkan telinganya dan buta matanya, sedangkan Al-Quran yang saya sebut cahaya tadi sedang memanggil-manggil kita yang dalam kegelapan untuk diberikan cahaya. Al-Quran seperti suara yang nak selamatkan kita agar tidak, ya, menempuh jalan bahaya. Al-Quran panggil kita, sya'ari, sya'ari. Kan? Kita tidak pun sambut sebab kita pekakkan telinga kita. Kita tidak pun sambut labbaik Allahumma labbaik. Ya, kita tidak pun sambut seruan-seruan Al-Quran. Jadi orang yang nak berinteraksi dengan Quran, dia kena ada perasaan Allah nak panggil aku. Allah nak panggil aku. Walaupun ayat itu tidak berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, walaupun ayat itu tidak berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, kesemua ayat-ayat Allah adalah panggilan, ketukan, ya, panggilan kepada orang-orang yang hatinya, ya, ada kehidupan, hatinya tidak mati. Jadi ini keterujaan yang saya maksudkan, ya, teruja itu yang sebaik-baiknya kita jadikan sebagai langkah pertama bila nak berinteraksi dengan Al-Quran. Dia soal mindset, tuan-tuan, soal mindset. Jangan berikan harga yang murah kepada Al-Quran, ya. Kertas merah, kalau RM10 kita beri kepada anak kita yang 2 tahun lebih tu, dia buat apa agak-agaknya? Ya, kertas RM10 itu dia buat apa? Kita bagi pada anak kita kejap lagi. Dan bandingkan kita beri pada anak 9 tahun kita. Kan kita boleh nampak respon yang berbeza. Ya, anak kecil 2 tahun, ya, tak pandang pun duit berkenaan. Ya, barangkali dicontengnya, ya, dibuat kapal terbang kertasnya. Tetapi yang budak 9 tahun, dia ada cara melihat yang betul. Benda tu bernilai. Benda tu bernilai. Ya, jadi jangan kita jadi kanak-kanak 2 tahun kepada kalam Allah Al-Quran. Jadilah orang yang boleh memberikan harga yang mahal kepada Quran. Ya, Quran ini sangat besar, sangat jauh sumber-sumber kedatangannya. Al-Quran bukan datang daripada tempat yang dekat. Banyak ayat-ayat Quran ini mula dengan huruf muqatta'ah dan lepas tu Allah Ta'ala kata tilka ayat. Itulah Alkitab. Itulah ayat. Itu ni menunjukkan dia datang daripada tempat jauh. Supaya kamu tidak menganggap, ya, kamu tidak menganggap apa yang bakal disampaikan ini datang daripada tempat yang rendah. Ya, orang yang kata tsunami nak datang, dia duduk sebelah kita. Dengan orang yang kata tsunami nak datang, dia duduk atas tingkat 20. Kita percaya ke tidak? Kalau yang kata tsunami nak datang tu orang yang duduk kat tingkat atas. Ataupun orang yang naik flight, katakanlah dia boleh telefon kita, dia kata berjaga-jaga sebab tsunami dalam perjalanan. Kita akan lebih percaya pada orang yang duduk kat tempat tinggi berbanding orang yang duduk sebelah kita. Sebab apa dia nampak sangat duduk kat sebelah kita? Street view berbanding bird view ni, berbanding helikopter view ni. Maka Al-Quran bila Allah Ta'ala umumkan datang daripada atas, datang daripada tempat tinggi, ini menunjukkan Al-Quran sedang membekalkan cahaya agar kau nampak bahaya menunggu di depan. Ya, ini keterujaan yang mudah-mudahan ada pada kita, ya, sebelum kita buka Quran, ya. Kemudian perkara yang kedua, ya, kalau ada soalan boleh ajukan, ya, kawan-kawan. Perkara yang kedua selepas T adalah A. A adalah ambil berat bacaan Quran. Okey, sekarang kita nak buka Quran,
bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan ke, kita buka Quran. Okey, maka antara adab supaya Allah beri rahmat adalah kita cuba sedaya upaya membaiki tajwid. Ya, saya pun masih lagi dalam proses menambah baik tajwid. Ya, kawan-kawan pun kalau boleh ambillah peluang ya dalam waktu musim PKP ini untuk kenal pasti asatizah, para ulama yang buat live percuma membetulkan bacaan, tahsin tilawah kita. Ambil peluang. Ya, kalaupun tidak buat live, YouTube tu berlambak ya kelas-kelas tajwid yang boleh kita dengar, pasang telinga dengar. Ya, sebab apa? Orang yang berusaha membetulkan cara menyebut ahruf ya, huruf-huruf Quran, bahasa-bahasa Quran, orang yang struggle untuk membaiki lidahnya supaya jadi Arab, supaya boleh sebut Quran dengan baik. Orang ini adalah orang yang menghormati Nabi SAW. Ya, orang yang hormat Nabi, orang Arab. Orang yang hormat Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Quran dalam bahasa Arab, maka lidah kena kearaban. Bukanlah Al-Quran terbatas pengajaran pada orang Arab. Al-Quran ada 1001 sebab, turun dahulu pada orang Arab, ya, turun dalam bahasa Arab. Jadi langkah pertama untuk menghormati Al-Quran adalah dengan cara berusaha ya membetulkan makharijul huruf, membetulkan cara sebut ya kalimah-kalimah Quran ini. Ya, ilmu tajwid dibangunkan kerana tujuan berkenaan. Jadi kita improve. Ya, kita improve. Cumanya janganlah 20-30 tahun kita hanya tersekat dekat A ni sahaja. Kita hanya duduk dekat A sahaja. Duduk hanya membetulkan bacaan sahaja. Tetapi tidak memahami apa yang kita baca. Maka langkah-langkah seterusnya membabitkan proses memahami. Dan dalam hal membetulkan cara bacaan ini, ya, dalam hal membetulkan cara bacaan ini, kita kena ingat, salah baca boleh mengundang salah makna. Ya, salah baca boleh mengundang salah makna. Ini antara sebab ya ilmu tajwid muncul. Sebagai contoh, tuan-tuan baca wal asri. Tuan-tuan baca wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Asas dalam sebutan bahasa Arab ini, huruf tu kena sebut dengan betul. Wal asri. Tetapi kalau kita salah sebut ataupun kita baca Quran bukan dengan syafawi ataupun dengar, kita baca Quran dengan tulisan Rumi, contoh tulisan Rumi. Ya, kita tak belajar langsung alif bata tu. Kita baca Quran dengan sebutan transliterasi, contohnya kan, Rumi kan yang bahasa Arab. Maka W-A-L, wal A-S-R, contohnya, wal asri. Okey. Terjamin ke tidak kita tak salah sebut kalau kita baca Quran dengan tulisan Rumi. Ya, bukan terjemahan ni. Kalimah Quran, ya, tuturan Quran itu dalam tulisan Rumi. Maka seseorang boleh terbabas kepada menyebut wal asri, di mana tidak ada ain. Dia faham A adalah alif. Sepatutnya wal asri, ya, melainkan kalau dia faham ada undercode yang menunjukkan ain. Jadi wal asri, ma'adallah, dia bermaksud demi perhambaan, demi sebuah perhambaan. Ya, so tak kena begitu. Tak kena begitu. Ya, lebih teruk kalau wal asri, ya, tiba-tiba tersebut wal ashri ke, sebab ya susah nak mengetahui S itu bacaannya betul. Maka hendaklah seseorang itu mendengar musyafahah. Sebab Nabi terima Quran pun bukan dalam bentuk bertulis. Ya, sebab Nabi tak boleh membaca. Jadi Quran, ya, kita baca ya dengan asas Nabi dengar, ya, daripada Jibril dan para sahabat dengar daripada Nabi SAW. Jadi kalau boleh kita cuba sedaya upaya ya untuk menuju tadabbur ini, kita sangat menekankan sebutan Al-Quran yang tepat, ya, kerana keistimewaan bahasa Al-Quran, ya, kerana Al-Quran ada sebab diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, Al-Quran ada sebab turun dalam bahasa Arab, walaupun di dalam Al-Quran ada cerita-cerita yang tidak membabitkan tokoh-tokoh Arab
seperti para anbiya Bani Israel, mereka tidak bercakap dalam bahasa Arab. Al-Quran ada sebab. Ya, Allah Ta'ala ada sebab menisbahkan kalamnya kepada nabi-nabi ketika berkata. Ya, nabi-nabi tidak bercakap dengan bahasa Arab, tetapi telah menjadi kalam Allah. Allah Ta'ala nisbahkan perkataan berkenaan kepada makhluk, sedikit pun tidak mencacatkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Maka ia jadi bahasa Arab. Ya, jadi bahasa Arab. Dan makna-makna yang disampaikan menerusi bahasa Arab, ya, sangatlah tepat. Sebagai contoh saja, ya, tuan-tuan baca surah Yusuf. Dan ada cerita baju Nabi Yusuf terkoyak. Baju Nabi Yusuf terkoyak akibat usaha isteri Al-Aziz untuk menggagalkan Yusuf alaihi salam daripada berjaya keluar daripada biliknya. Okey, koyak tuan-tuan. Koyak dalam bahasa Arab ada banyak perkataan. Syaqqa, terbelah, koyak boleh juga. Mazaqa, terkoyak boleh juga. Tetapi surah Yusuf menyebut qaddah, ya, quddah. Kalau naib fa'ilnya, qaddah. Jadi kalau setakat koyak, mazaqa boleh. Kalau setakat koyak, syaqqa boleh. Tetapi Quran datang dengan perkataan quddah. Kenapa agaknya? Sebab perkataan lain, radif dipanggil, sinonim, tak ada yang boleh menerangkan maksud qaddah. Kerana qaddah bukan mazaqa. Mazaqa koyak rabak. Qaddah adalah terkoyak yang cantik dalam satu haluan sahaja dari atas ke bawah, koyak cantik, tidak simpang siur koyak itu. So koyak yang straight cantik itu namanya qaddah. Subhanallah. Kalau kita keluarkan perkataan lain ataupun kita pergi sebut dengan cara yang salah, dia tak sampai kepada maksud asal di mana terkoyak itu terkoyak yang sempurna. Dan kesan daripada makna yang salah, pentafsiran akan mengundang kesalahan dan kemukjizatan tidak berlaku, dan Maha Suci Allah daripada mendatangkan Al-Quran yang tidak bermukjizat. Okey? Itu A, ambil berat cara bacaan. Ya, ambil berat cara bacaan. Dan kita dalam bulan Ramadan ini, ya, kita cuba sedaya upaya untuk membanyakkan bacaan. Ya, untuk membanyakkan bacaan. Sebab apa? Ya, walaupun kita tak faham, berita gembira daripada Nabi, ya, orang yang membaca, ya, kebaikan pada satu huruf itu 10. Ya, 10 kebaikan. Ya, maknanya boleh tuan-tuan kalaulah kita tak mampu nak faham sebab kita nak habiskan satu juzuk satu hari. Jadi untuk mendapat barakah, silakan kita teruskan sebagaimana kita lakukan dalam Ramadan sebelumnya. Baki lagi, ia belum lagi tadabbur. Ia hanyalah bacaan. Ia hanyalah kita membaca. Sedangkan para sahabat, ya, yatlu alaihim ayatihi, Nabi membacakan ayat-ayat Allah. Baca bagi orang-orang dahulu, namanya orang-orang Arab, para sahabat radhiyallahu anhum. Baca mereka bukan setakat baca tajwid. Baca mereka juga adalah dengan memahami ayat tu apa maksudnya. Ya, apa maksud sekurang-kurangnya apa yang nak disampaikan daripada ayat berkenaan. Para sahabat bukan orang yang tak tahu apa maksud ayat berkenaan sebab dia orang-orang Arab. Salikah mereka adalah Arab. Mereka ni originally, mereka punya natural dia orang adalah bahasa Arab. Jadi kita masuk kepada peringkat ketiga, TAD. D inilah yang perlu kita lakukan supaya kita melakukan kepada Al-Quran sebagaimana para sahabat, iaitu peringkat yang paling minimum adalah faham. Dulu ini disebut tilawah. Dan inilah tilawah bagi kita, iaitulah baca dan faham. Baca dan faham. Maka untuk memahami, kita perlu dapatkan terjemahan kepada ayat-ayat Al-Quran. Sekurang-kurangnya, ya, tafsiran yang ringkas kepada ayat-ayat berkenaan. Ya, cuba sedaya upaya untuk tidak bermusuh dengan bahasa Arab. Kerana kita orang Melayu. Cuba sedaya upaya daripada khatam satu juzuk satu hari, tetapi kali ini kita dapat memahami terjemahan satu muka surat
daripada 20 muka surat satu juzuk berkenaan. Ya, cuba kita baiki Ramadan kali ini, apatah lagi kita lebih banyak masa di rumah. Ya, kerana kita lebih banyak masa di rumah, maka cuba sedaya upaya untuk ambil masa lebih bagi melihat terjemahan. Dan hari ini, ya, terlalu banyak penerbit menghasilkan terjemahan Al-Quran yang bersifat perkata ataupun prakata. Dia sangat membantu. Ya, dia sangat membantu untuk kita tahu makna perkataan contoh tabaraka maha suci. Allazi maksudnya yang. Biyadihi di tangannya dalam kurungan kekuasaan. Al-mulku semua kerajaan. Wahwa dan dia ala ke atas kulli segala. Jadi dengan terjemahan prakata dan terjemahan ayat di sebelah kanan, di sebelah kiri pula, kita boleh faham serba sedikit. Kita ada gambaran serba sedikit tentang ayat itu nak cerita mengenai apa. Jadi ini proses nak menuju kepada tadabbur, iaitulah kita kena tahu apa makna permukaan ataupun makna secara superficial, makna secara zahir ayat berkenaan. Ya, ayat berkenaan. Ya. Dan apabila kita sudah mampu untuk memperolehi terjemahan, ya, untuk memperolehi terjemahan, dan saranan saya, ya, untuk mereka yang sukar nak mendapatkan tafsiran yang berjuzuk-juzuk, berjilid-jilid, ya, orang-orang yang susah dari sudut masa, ya, mungkin dia sibuk, ya, dengan pelbagai urusan, ya, dia hanya mampu tengok terjemahan, dia tak mampu nak belik tafsiran yang terperinci. Maka pilihlah, ya, surah-surah tertentu yang ringkas, yang pendek, supaya faham kita kepada sesuatu ayat berkenaan, ya, faham kita kepada sesuatu ayat berkenaan, ya, tidak mengundang banyak salah faham. Seandainya kita memilih, ya, surah yang panjang-panjang, ya, kita sangat kena berhati-hati pada memahami makna ayat. Apatah lagi sekiranya hanya bergantung dengan terjemahan. Tetapi kalau kita mengambil juzuk amma contohnya, surah yang pendek-pendek contohnya, kita tak ada masalah nak baca terjemahan, ya, 5 ayat berkenaan dan kita boleh faham dan kita boleh amalkan. Sebab sebagai orang awam, sebagai masyarakat awam, ya, kita apabila memahami terjemahan sesuatu ayat, ya, kita sudah boleh berfikir apa yang boleh saya amalkan daripada ayat berkenaan, ya. Kerana tadi kita dah declare Al-Quran membersihkan hati, Al-Quran memberi cahaya. Maka apa cahaya daripada surah ini? Apakah rawatan kepada penyakit hati kepada saya dalam surah ini? Maka sebagai contoh, kita hanya mampu belik terjemahan, maka kita pilih surah yang pendek-pendek, ya, seperti surah Al-Ma'un, katakan, ya, surah Al-Ma'un, ya. Lalu kita lalu dekat satu ayat, fawailul lil musallin, maka neraka wail kepada orang-orang yang menunaikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam solatnya, ya. Jadi apabila kita baca ayat ini, memang kita tak mampu nak faham semua ayat, tetapi sekurang-kurangnya dengan melihat terjemahan yang diiktiraf, ya, tafsiran pimpinan Ar-Rahman, Allahyarham Abdullah Basmih contohnya, ataupun apa-apa tafsir-tafsir ringkas ataupun terjemahan yang diiktiraf, lalu sekurang-kurangnya kalau kita ada akal, lau kunna nasma au na'qil, akal yang bersih ini, kita dah boleh ambil teladan daripada ayat ini. Ya, walaupun hanya melihat terjemahan, iaitulah jangan lalai dalam solat. Jangan lalai dalam solat dan jangan solat nak menunjuk-nunjuk. Kita amal ayat tu, kita pegang ayat tu, kita lakukan dalam solat kita keikhlasan. Jangan nak solat tunjuk-tunjuk. Jadi sebagai orang awam, itu sudah baik sebenarnya. Kerana dia sudah mengamalkan ajaran dalam surah Al-Ma'un, iaitulah solat jangan jadikan agenda di belakang.
Jadikan solat agenda yang selalu berada di depan. Tetapi tuan-tuan, seandainya kita nak mengajar orang, yang ni kena berhati-hati dan mematuhi disiplin. Banyak kemalangan berlaku dalam pentafsiran bila orang hanya baca terjemahan dan nak mengajar orang lain. Yang ni bahayanya. Yang ni bahayanya. Kalau untuk ambil pengajaran pada diri sendiri, lalu dia cuba sedaya upaya apa yang agaknya Allah Ta'ala nak sampaikan daripada ayat ini, lalu dia belajar satu perkara, solat tidak boleh dilewatkan, saya tidak boleh menunjuk-nunjuk dalam solat, tetapi akan timbul masalah bila seseorang yang bukan ahli mula nak mengajar orang lain makna-makna ayat ini dengan hanya bergantung pada terjemahan. Sebagai contoh, adanya mazhab yang mengatakan tidak perlu solat kalau dalam solat kita lalai. Tak payah solat sekiranya dalam solat yang dikerjakan kita lalai. Kita hanya solat bila kita yakin kita dah tak lalai. Ini tafsir yang salah, yang telah disebarkan, yang menyebabkan orang meninggalkan solat. Itu sudah melanggar syarak. Jadi itulah sedikit perkongsian mengenai kepentingan merujuk terjemahan, yakni tafsir ringkas kepada makna ayat berkenaan. Sama juga kalau kita baca cerita, contoh surah yang panjang sedikit, tetapi ada cerita-cerita yang kita boleh faham dengan mudah, iaitulah contoh cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa dalam suratul Kahfi. Kita baca cerita Nabi Musa dan cerita Nabi Khidir, lelaki yang soleh, dalam suratul Kahfi. Kita kena sampai habis cerita tu. Dan barangkali orang yang merujuk kepada terjemahan, orang yang membaca tafsir ringkas, yakni terjemahan tafsir Pimpinan Ar-Rahman contohnya, dia boleh dapat satu pengajaran, iaitulah apa-apa musibah ada kelebihan. Apa-apa musibah terjadi depan mata, jangan cepat jadi orang yang marah. Pasti ada hikmah. Ini barangkali orang awam memahami berdasarkan terjemahan. Lalu hasil daripada dia baca kisah berkenaan, dia jadi mukmin. Yang percaya apa-apa jadi, dia jangan cepat respon secara marah. Sebab dia baca cerita Nabi Khidir tadi, di mana rupa-rupanya setiap keburukan berlaku, Allah tengah rencana kebaikan. Allah Ta'ala tengah memberikan rahmatnya. Jadi dia pegang teguh pada ayat berkenaan. Walaupun dia tak sempat nak membelik banyak tafsiran, sebab dia kesibukan, saya sebutkan tadi, tetapi sudah cukup baik. Tetapi akan jadi masalah bila orang yang bukan tahu dengan mendalam makna-makna perkataan pergi mengajar pada orang. Sebab dalam hal mengajar, kena teliti dan berdisiplin. Sebab anda sedang mempengaruhi orang lain kepada maksud ayat berkenaan. Sebab itu ada mazhab yang mengatakan, orang awam hanya tahu syariat, dan orang-orang yang seperti saya contohnya, orang-orang yang menggerakkan ajaran batiniyah ini, dia mengatakan dia Khidir yang bukan hanya tahu syariat, dia tahu hakikat. Jadi, apa yang dia lakukan susah nak difahami oleh orang-orang awam. Sebagai contoh, dia tak solat, tak apa. Orang awam kena solat. Sebab dia sudah sampai kepada makam hakikat dan orang-orang awam hanya tahu perkara syariat sahaja. Jadi, dia telah menjadi Khidir sampai ke satu tahap, dia boleh buat apa sahaja, kerana dia memahami hakikat dan tidak tahu, dia telah mengatasi orang-orang yang biasa-biasa ini. Ini faham yang salah. Ini faham yang salah. Sebagai contoh lain, dia bunuh orang itu sebab dia mendengar ada bisikan kata kepadanya agar orang ini mesti dibunuh. Kerana kononnya, dia mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Khidir. Ini bahaya besar. Ini bahaya besar bila hanya bergantung pada terjemahan dan kita nak mengajar orang. Dalam hal mengajar, perlu kepada disiplin, perlu kepada kaedah-kaedah tertentu. Supaya tidak kita longgar dan melakukan kesalahan dalam pentafsiran. Sudi adalah mendapatkan terjemahan sekurang-kurangnya supaya kita faham makna perkataan berkenaan. Dan bagi orang awam yang saya sebutkan tadi, seandainya sulit untuk membelik tafsiran yang panjang-panjang, maka ambillah surah yang pendek-pendek ataupun kisah-kisah yang boleh kita dapatkan dia punya cerita tu sekaligus. Cerita dia tu sekaligus macam cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tadi apa pengajaran dia? Baik. Lepas TAD, kita pergi kepada A, kita kena ajukan soalan. Okey, kita nak mula pergi kepada tadabbur ni, nak memahami dengan mendalam apa makna surah ini, apa makna ayat ini. Lalu selepas kita belik terjemahan, antara
penting untuk kita dapat menghayati makna ayat berkenaan adalah dengan mengajukan soalan. Dengan mengajukan soalan. Dan sebelum saya huraikan, kukutlah tuan-tuan ajukan soalan. Ya, saya tengok sekejap ya. Kukut ada yang mengajukan soalan. Okey, terima kasih semua yang bagi komen. Belum ada soalan nampaknya. Ustaz, mengapa bacaan Al-Quran dibaca dalam satu nafas? Jika tak tahan nafas, adakah berdosa? Terutamanya orang tua susah nak betulkan bacaan dalam satu nafas. Okey. Isu bacaan satu nafas bagi warga emas, bagi orang tua, buku satu kesulitan. Okey, tak apa, saya kumpul soalan dulu tuan-tuan ya. Kalau tak mampu jawab dalam sesi ini pun, saya berjanji untuk menyentuhnya di masa yang akan datang. Okey, ada lagi tak? Okey, DIG tak ada. Itu saja. Jangan risau yang tanya soalan sebab saya tak nak beri pandangan dalam keadaan tak berapa kemas jawapannya. Itu memang prinsip saya pun. Okey, terima kasih. Sekarang, lepas tuan-tuan dah teruja T, lepas tuan-tuan sudah ambil berat cara baca A, lepas tuan-tuan D dapatkan terjemahnya diiktiraf, sekarang tuan-tuan berada pada A, iaitulah ajuan soalan. Okey. Apabila kita baca sesuatu surah, sekurang-kurangnya sebelum kita pergi kepada tafsiran, kita tanyalah 3 soalan. Ini cadangan saya lah, cadangan saya. Kita tanya 3 soalan paling kurang. Iaitulah siapa, bila, di mana. Who, when, where. Ya, biasakan. Ya, kita baca contohnya, ya, kerana kita orang awam barangkali tak mampu nak bilik tafsir Ibnu Katsir, kita tak mampu nak bilik tafsir Al-Qurtubi, kita pun pilih surah yang pendek, contohnya Alhaakumut Takatsur. Kita pun baca dengan betul, kita pun tengok terjemahan, perkata telah melalaikan kamu kesebukan yang memperbanyakkan. Okay. Lalu kita tanya soalan, lepas baca 8 ayat ni, kita tanya soalan. Soalan apa tadi? Pertama sekali siapa? Yang kedua, bila? Yang ketiga, di mana? Okay. Kenapa 3 soalan itu penting? Sebab dia membantu kita untuk menimbulkan keinginan bagi mempelajari makna ayat dengan lebih mendalam. Dia memberikan sedikit idea. Dia menimbulkan kegairahan. Kita ambil contohlah. Kopi, kalau isteri kita bancuh pagi tadi kan. Kita memanglah pagi-pagi nak minum kopi. Tapi kalau kopi yang keluar bau dia daripada kejauhan dah bau, ya, macam masak nasi goreng, daripada jauh dah bau dah, dia lain. Aroma tu dia menimbulkan debaran, keinginan untuk mendekati, untuk mendalami. So, A ni adalah teaser. Dia menimbulkan keinginan, alamak, saya nak tahu lebih lanjut, saya nak tahu lebih lanjut, saya nak tahu lebih lanjut. Keinginan ni penting ni. Keinginan ni penting untuk pergi kepada tafsir tahlili tu. Untuk pergi dengan lebih mendalam, nak belik tafsir Al-Azhar tu. Sebab tak susah tuan-tuan nak jadi orang yang sanggup buka internet, buka English tafsir. Orang yang sanggup ambil masa download PDF tafsir fi zilalil Quran. Orang yang sanggup download aplikasi tafsir Al-Quran yang ada tafsiran ini. Ini semua berapa ramai orang yang baginya tak payahlah. Tetapi bagi orang yang benar-benar berkeinginan nak tahu, sebab tadi dia faham, dia kedua orang yang umur 9 tahun bila dapat RM10, bukan budak 2 tahun bila diberi RM10, dia benar-benar memberikan harga yang mahal, maka ini antara soalan-soalan yang membantu. Siapa merujuk kepada siapa pertama sekali surah Al-Quran diturunkan? Siapa orang pertama Al-Quran diturunkan? Siapa orang pertama yang akan berkongsi tadabbur Al-Quran dan dialah sebaik-baik guru tadabbur dan guru tafsir? Tidak lain dan tidak bukan, siapa di sini adalah merujuk sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah manusia pertama yang diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Maka tanya, ada fadilat tak daripada Nabi tentang surah tu? Ini soalan pertama. Rasulullah is who? Siapa orang yang pertama sekali terasa dengan pesan Al-Quran? Rasulullah. Dan Rasulullah ada tak berkata apa-apa tentang fadilat surah? Maka dia boleh menimbulkan keinginan kepada kita untuk pergi dengan lebih mendalam kepada surah berkenaan. Contoh, Nabi mengumumkan surah tu Al-Mulku dengan kelebihan-kelebihan seperti membantu
orang-orang yang bermaksiat untuk dimasukkan ke syurga. Ya, dia akan membantu. Jadi seorang yang bila membaca hadis fadilat berkenaan, dia tertanya-tanya macam mana surah ni boleh membantu orang-orang yang telah tersenarai sebagai ahli neraka. Surah yang dibaca oleh orang ini kerap di dunia dahulu membantunya untuk masuk ke syurga. Agaknya dalam surah ini, kat mana justifikasi Nabi SAW kata begitu? Sebab Nabi tidak akan berkata-kata daripada hawa nafsu. Nabi bila menyebut hadis, Nabi sedang tafsirkan Al-Quran. Nabi bila menyebut hadis, Nabi sedang berkongsi tadabbur Al-Quran. Apa yang sepatutnya anda dapat daripada surah berkenaan? Contoh lain, Nabi baca surah Al-Muluk sebelum tidur. Nabi baca surah Al-Muluk sebelum tidur. Lalu kita tanya soalan, kenapa surah Al-Muluk ini ada kaitan dengan Nabi setiap kali sebelum tidur? Kenapa tidur Nabi pilih baca surah ni sebelum tidur dan surah Nabi pilih adalah Al-Muluk? Mesti ada sesuatu dalam surah ini. Jadi kita gairah nak mengkaji dan mendalami. Ya, tetapi ada banyak surah yang Nabi tidak umumkan fadilat. Tetapi walaupun Nabi tidak mengumumkan fadilat, tetapi Nabi berkongsi, para sahabat berkongsi kedudukan surah itu kepada Nabi. Jadi kita jadi orang yang memberikan harga yang mahal kepada surah berkenaan. Contoh Suratul A'raf. Suratul A'raf. Ya, setakat saya baca, tidak ada hadis yang bersifat fadilat, iaitu barang siapa membaca Al-A'raf dia akan dapat keampunan begini-begini. Tidak, saya tak jumpa lagi hadis berkenaan. Kalau tuan-tuan jumpa, bagi tahu saya hadis sahih kalau ada. Tetapi walaupun tidak ada hadis daripada Nabi tentang fadilat suratul A'raf, tapi sahabat-sahabat ada kata tentang kedudukan surah itu kepada Nabi. Antaranya adalah Nabi baca suratul A'raf pada solat maghrib. Yang 2 rakaat, 3 rakaat, 2 baca jahar tu Nabi baca. Lalu kita jadi orang yang tertanya-tanya, kenapa Nabi pernah memilih surah yang sangat panjang, surah Makkiyah paling panjang untuk dibaca dalam satu solat maghrib baginda? Jadi kita jadi orang yang berubah cara kita pandang surah-surah panjang. Bagaimana para sahabat boleh bertabah dan bersabar dengan surah 200 ayat lebih dalam waktu maghrib? Agaknya mereka bukan jenis macam kita, ya, bosan bila surah dah mula panjang. Mesti ada sesuatu yang menyebabkan mereka baca, mereka dapat stay dengan Nabi berdiri lama. Contoh lain surah Hud. Memang Nabi tak sebut fadilat, tetapi Nabi kata khibrah. Macam mana tadabbur Nabi pada surah Hud menyebabkan rambut Nabi beruban. Lalu timbul soalan, kenapa Nabi boleh beruban dengan surah ini? Ayuh, saya cuba cari jawapannya dengan saya membaca surah ini. Nampak tuan-tuan, kepentingan kita tahu kedudukan surah berkenaan kepada murid pertama Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah soalan when. When ini mudah saja. Tuan-tuan tanya soalan, bila surah ni turun? Sebelum hijrah, selepas hijrah? Itu je soalan dia. Kenapa penting soalan macam ni? Sebab ya, ulama-ulama ulumul Quran dah membantu kita untuk dapat idea agaknya apa benda penting nak disampaikan dalam surah berkenaan. Anda dah ada idea dah ni. Oh, surah Al-Muluk when Makkiyah. Surah At-Tahrim when Madaniyah. Surah Al-Baqarah when Madaniyah. Cumanya kena tahulah bila bunyi Makkiyah, apa ciri-ciri surah Makkiyah. Supaya kita ada idea. Bila bunyi Madaniyah, apa agaknya surah Madaniyah akan bercakap. Jadi, kita akan diberitahu oleh para ulama, kalau surah Makkiyah, ia pasti menekankan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam erti kata yang sebenar, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Puji-pujian kepada Allah. Ya pasti surah itu menunjukkan sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan Allah. Surah Makkiyah, ulama-ulama kata lagi, di situ ada cerita-cerita tentang alam sekeliling. Surah Makkiyah akan membetulkan cara saya memandang apa yang ada di alam ini. Jadi kita pun nak cari jawapan dalam surah itu. Ya, sebab ulama kata bila bunyi Makkiyah mesti ada cerita pasal alam. Jadi apa alam yang agaknya disentuh dalam surah ini? Contoh lain, surah
bicara tentang hari pembalasan. Lalu kita menggairah nak tahu agaknya panorama apa akan dipaparkan dalam surah ini. Sebab ulama-ulama kata bila bunyi Makkiyah itu benda-benda asas akan disentuh. Dalam surah Makkiyah dia cerita pasal Nabi-Nabi. Kita pun mula gairah agaknya Nabi apa yang akan diceritakan dalam surah ini. Dan apa dia punya ibrah yang nak disampaikan kepada saya. Jadi dia menimbulkan kegairahan. Dia menimbulkan kegairahan dengan soalan begitu. Adapun Madaniyah, ya saya suka bawa perumpamaan, di mana surah Makkiyah dia membina akar. Ya, asluha thabitun wa far'a fis sama. Surah Makkiyah dia membina akidah, dia membina kekuatan dalaman, dia membangunkan keimanan. Semua dalam hidup ini perkara yang paling penting adalah iman dalam hati. Seseorang boleh mencuri bila tidak ada iman. Seseorang boleh berzina bila tidak ada iman. Inilah pentingnya surah-surah Makkiyah. Manakala surah-surah Madaniyah, Allah Ta'ala berbicara tentang far'uha fima, iaitulah buah-buahan yang masak ranom yang menyebabkan orang akan datang menghampiri pohon berkenaan, berteduh sambil menikmati. Poin dia adalah surah-surah Madaniyah membetulkan akhlak dan melengkapkan syariat supaya Madinah menjadi negara yang menaungi manusia sehingga manusia merasakan tidak ada tempat yang paling kalau kau nak tengok akhlak manusia, melainkan kau kena pergi ke Madinah. Di situ kau akan lihat satu alam yang seperti planet lain yang tidak ada di pada mana-mana orang-orang Arab jahiliah. Perangai seperti perangai ataupun akhlak orang-orang Madinah. Jadi orang datang berteduh di Madinah. Sebab di situ kita akan diperlihatkan dengan bi'ah, ya, suasana masyarakat yang menunjuk itulah model manusia, sebaik-baik manusia hidup di atas muka bumi. Jadi Madaniyah adalah surah-surah yang menyentuh hukum hakam dengan tujuan melengkapkan syariat dan menjadikan manusia hubungan sesama mereka hablum minan nas itu lebih baik, ya. Jadi itu soalan yang kedua yang boleh kita ajukan, ya. Dan soalan yang ketiga, ya, adalah where. Where ini adalah dengan bertanya soalan surah ini dia duduk dekat mana dalam Quran. Ini where. Surah ini duduk kat mana dalam Quran. Ilmu ni dia agak berat, ilmu ni dia agak mencabar, tetapi kalau tuan-tuan boleh baca buku-buku, kalau dalam buku Kompas saya ni, saya ada tulis serba sedikit, ada banyak lagi sumber lain tuan-tuan boleh baca, ya. Di mana contoh, ya, kalau kita dapat tahu surah sebelum cerita pasal apa, dia membantu kita faham surah selepas cerita pasal apa. Ya, sebagai contoh, ya, kita nak baca surah apa contohnya? Tuan-tuan nak baca surah contohnya surah apa? Kita ambil contoh surah Yusuf lah, surah Yusuf katakan. Tuan-tuan nak baca surah Yusuf, tuan-tuan dah tanya Hu ada tak Nabi umumkan fadilat apa-apa surah ni? Ataupun para sahabat umumkan, ataupun para tabi'in mengumumkan, sebab mereka ni murid-murid Nabi belaka ni. Yang kedua, when? Bila surah tu diturunkan? Sebelum dia membangunkan akidah. Lalu kita pun dapat jawapan, rupanya betul-betul. Betul-betul dalam surah itu membangunkan akidah, kepercayaan. Janji Allah pasti berlaku. Kemudian when? Where surah ni lepas surah Hud. Kenapa ya? Sebenarnya soalan nombor 3 ni tuan-tuan tak jumpa jawapan pun tak apa. Tetapi nak menambah gairah, maksud saya menambah gairah, maka tuan-tuan pun buka lah contohnya buku Kompas ni kan contohlah kan. Lalu dibagi tahu pada kita surah Yusuf where selepas surah Hud, kerana surah Yusuf terus memperjelas tentang agenda dakwah para rasul yang telah diperjelas dalam surah Hud. Itu antara contoh. Surah Hud memaparkan kisah rasul-rasul menyeru kaumnya istighfar. Maka surah Yusuf juga memaparkan rasul-rasul, yakni satu rasul sahaja, Nabi Yusuf melakukan perkara yang sama. Dalam surah Hud, rasul-rasul menyeru kaumnya yang ramai agar istaghfiru rabbakum, istighfar pada Allah. Dalam surah Yusuf, menariknya, Nabi Yusuf juga menyeru bukan kaumnya, ya, tetapi menyeru saudara-saudaranya. Kan cantik tu. Dalam surah Hud, komuniti yang sangat besar.
Dalam surah Yusuf, komunitinya sebelah sahaja. Ya, saudara-saudara Yusuf. Dalam surah Hud, kaum-kaum yang disuruh istighfar, tidak mahu istighfar, Allah azab. Dalam surah Yusuf, Nabi seru diorang istighfar, akhirnya 40 tahun mereka beristighfar dan bertaubat, tidak ada azab. Jadi cantiklah duduk sebelah-sebelah begitu. Kan? Jadi dia membantulah, dia membantu. Ya. Kemudian selepas kita sudah ajukan soalan-soalan ni maksud saya soalan-soalan basic. Soalan-soalan basic mengenai surah tu, Ya, mengenai surah tu. Dan soalan-soalan ini penting dalam bulan Ramadan sebab tuan-tuan barangkali akan ambil muka surat tertentu kan. Yang mana malam tu juzuk pertama, bukan bermakna tuan-tuan dah habis Al-Baqarah, masuk malam kedua, masuk malam ketiga, tuan-tuan masih lagi dekat Baqarah, cuma muka surat dia lain-lain. Jadi penting tahu dia punya tema-tema besar surah tu. Tema-tema besar surah tu. Contoh, dalam hal hu. Nabi kata suratul Baqarah Az-Zahrawain. Ataupun dua kumpulan burung yang akan membantu seseorang itu menghadapi soal siasat di padang, maafkan saya, dua gumpalan awan yang akan menaungi seseorang di padang mahsyar. Orang yang membaca suratul Baqarah dan Ali Imran. Jadi kat situ dah kita faham satu perkara. Suratul Baqarah memberikan naungan. Masya Allah. Suratul Baqarah, surah Ali Imran memberikan naungan. Pasti ada sesuatu dalam surah ini. Kemudian anda diberitahu surah ini surah Madaniyah. Dan lebih terperincinya surah ini menerangkan tentang rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. So anda sudah ada gambaran, dia panggil overview. And then baru kita pergi kepada B. Iaitu langkah seterusnya. Ya, TADAB. Langkah kelima daripada 8. B adalah anda mula membelik tafsir. Ni nak pergi tadabbur ni, kita tidak boleh sekadar berpada dengan terjemahan. Melainkan tuan-tuan pilih surah-surah pendek yang saya sebutkan tadi, ataupun ayat yang pendek-pendek yang saya sebutkan tadi, dan tidak berniat untuk mengajar. Tidak berniat untuk mengajar. Tetapi kalau anda mula memasuki, ialah kita bulan Ramadan nanti mula daripada surah panjang-panjang, dan ayat-ayatnya ada yang dalam kategori mudah cakapnya complicated, ya, dan kalimah-kalimahnya barangkali kalimah-kalimah yang berat, yang terjemahan saja tidak memadai, dan anda juga nak sharing pada orang apa yang telah anda tadabbur, maka perlu kepada belik tafsir. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran ini ayat-ayatnya ada 4 kategori. Yang pertama, yang orang yang membacanya boleh faham. Boleh faham. Orang awam bila membaca ayat berkenaan tidak boleh beri alasan tak faham. Awam, maksud Ibn Abbas ni orang Arab. Dia baca ayat tu dia faham. Kalau kita ini boleh belik terjemahan, boleh faham ayat tu. Boleh belik terjemahan, boleh faham ayat tu. So itulah ayat yang saya maksudkan tadi. Dia memberikan keterangan secara direct. Al-Quran ini tidak semuanya mutasyabihat. Al-Quran ini ada ayat-ayat umul kitab. Ada ayat-ayat yang bersifat inti. Ada ayat-ayat yang bersifat asas. Yang boleh terus untuk difahami dan diamalkan. Tetapi kebanyakan ayat Quran tidak dalam kategori pertama. Adanya kategori yang kedua dan ketiga dan keempat. Ya, tuan-tuan cari sendiri. Saya cuma nak sebut yang ketiga. Ayat itu hanya boleh difahami dengan merujuk para ulama ar-rasikhuna fil ilmi. Ulama Quran. Maksud saya ulama tafsir. Ulama tafsir zaman sahabat. Ulama tafsir zaman tabi'in. Ulama tafsir zaman selepas itu. Sebab ada ayat Quran yang kita tak jelas. Kita tak boleh nak nafi. Ada ayat-ayat Quran yang kita tidak jelas. Tetapi Nabi SAW telah bantu kita untuk jelaskan makna ayat berkenaan, namanya hadis. Ataupun ada ayat Quran lain yang bantu jelas maksud ayat berkenaan. So ini kerja tafsir-tafsir. Para ulama tafsir akan memperjelas makna ayat berkenaan. Ataupun ada sahabat yang menerangkan. Sebagai contoh kan, kita baca suratul A'raf, kita baca ada ayat tentang kaum Bani Israel, Ahlus Sabti disumpah menjadi kera. Kunu kiradatan khasiin, mereka menjadi kera. Barangkali anda ada soalan, ajukan, sebab anda baca terjemahan. Diorang jadi kera. Kera ni kera betul ke ataupun perangai diorang macam kera? Diorang still manusia. Ini soalan anda. Dan macam mana anda nak dapatkan keputusan? Kera ataupun tidak? So jangan main-main dalam hal begini. Sebab ia tergolong daripada ayat-ayat yang memerlukan penerangan daripada para ulama. Maka dengan merujuk ya tafsiran para sahabat,
Ya, majoriti para sahabat, dia panggil tafsir salaf, mengatakan kera di situ adalah kera yang betul-betul, bukan ungkapan majaz daripada Allah. Memang betul-betul disumpah jadi kera, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain, yang menjadi murid, yang menjadi Hawariyun. Semua tahu cerita Hawariyun. Kita nak kata yang disalib itu khianat ke? Kita nak kata yang disalib itu adalah murid yang terbaik Nabi Isa. So kita pun dalam dilema. Kita nak kata yang salib ke, yang disalib itu murid Nabi Isa yang terbaik, atau yang kena salib itu adalah pengkhianat. Jadi dalam hal ini, sebab tu dalam tafsir kita ada prioriti. Kita nak guna hujah daripada kitab Bible, atau kita nak mengutamakan hujah daripada Nabi ataupun anak murid Nabi, para sahabat. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan, ya, siapa sebenarnya yang disalib berkenaan dalam athar yang panjang lebar. Jadi ini pedoman. Dan ada ayat-ayat Quran yang kalau kita tak tengok asbabun nuzul, susah nak faham. Jadi apa asbabun nuzul ayat tu? Memanglah asbabun nuzul tidak membataskan makna ayat berkenaan kepada peristiwa itu sudah berlaku, dia tak akan berulang. Al-ibratu bi umumil lafaz. Tapi nak boleh faham ayat tu, maka kena faham ceritanya. Ya, kenapa dalam ayat yang pertama surah At-Tahrim, kenapa kamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara yang dihalalkan? Jadi untuk faham ayat tu, kita kena tahu cerita dia. Oh, dia ada kaitan dengan madu, dia ada kaitan Nabi dengan Hafsah, dia ada kaitan Nabi dengan Zainab. So bila kita faham cerita, baru kita dapat makna ayat berkenaan, and then mula cari pengajaran. Jadi antara tafsir-tafsir yang tuan-tuan boleh rujuk, ya, adalah tafsir Ibnu Kathir, kerana perkataan Ibnu Kathir adalah menerangkan ayat berkenaan dengan ayat lain seandainya ada, menerangkan makna ayat berkenaan dengan bahasa Nabi SAW, namanya hadis, menerangkan makna ayat berkenaan dengan perkataan para sahabat, mereka sebaik-baik generasi dan sebaik-baik pentafsir Al-Quran. Ya, kalau tak mampu cari Ibnu Kathir, tuan-tuan boleh cari tafsir yang agak Nusantara, lebih mudahkan tuan-tuan. Allah yarham Buya Hamka dah banyak buat kerja-kerja research ini, dia telah menyampaikan dalam bahasa yang Kelantan kata boleh jejak, kita boleh faham ya kecek gabaria, sebab ia bukan karya terjemahan, ia adalah karya daripada orang yang duduk di Nusantara. Dia seperti seorang ayah bercakap pada anak dalam bahasa yang mudah-mudahan kita mudah nak faham ayat itu maksudnya apa. Sebab dia telah mempermudahkan bahasa-bahasa kitab-kitab tafsir yang complicated berkenaan. Membaca tafsir Al-Azhar seolah-olah anda sudah baca 5-6 kitab tafsir yang besar-besar. Tafsir Zamakhsyari yang ada kelebihan bahasa, ya, tafsir Ibnu Kathir, tafsir Athar, tafsir-tafsir yang lain-lain lah, ya. Khususnya apabila kita nak tengok ayat itu dari pelbagai sudut, ya, nak tengok ayat itu kena tengok dari pelbagai sudut, ya. Kalau nak lebih kepada bahasa dan nak lebih kepada kenapa ayat ni lepas ayat tu, maka yang boleh tuan-tuan akses adalah seperti tafsir Al-Misbah, ya, daripada Indonesia. Ya, kalau nak lebih tahu tentang mengubah orang-orang dahulu, macam mana sirah dalam Al-Quran, dalam surah ini, tuan-tuan boleh buka fi zilalil Quran, ataupun tuan-tuan boleh buka website englishtafsir.com yang ditulis, yang diterjemahkan daripada bahasa Urdu, yang dinukilkan daripada tafsir Tafhimul Quran Maududi. Jadi ini belik tafsir. Itu B, B yang seterusnya. B yang kedua, inilah perkara yang paling penting dalam tadabbur. Tadabbur itu duduk kat sinilah tuan-tuan. Iaitu, okay, kita berhenti daripada membaca, kita berhenti daripada belik tafsir ataupun LR, kita sekarang merenung, dan B yang kedua adalah bertanya faedah ataupun pengajaran ayat ini kepada saya. Inilah yang saya sebut di awal tadi, anda meyakini Al-Quran itu seperti diturunkan kepada anda, dan apa agaknya yang Allah Ta'ala beritahu. Kerana anda sudah merujuk tafsir tadi, maka proses itu akan meminimumkan kesalahan tadabbur. Proses merujuk tafsir ataupun merujuk asatizah tadi akan membantu anda untuk membina jawapan kepada soalan apa yang mahu disampaikan ayat-ayat ini kepada saya. Apa perubahan perlu saya buat berdasarkan ayat ini? Ya, sebagai contoh, kita baca ayat mereka berkata, yakni saudara-saudara Yusuf dan adiknya lebih dicintai oleh ayah kita, sedangkan kita
lebih gagah untuk melindungi ayah kita dan keluarga, lalu ayah sebenarnya sudah melakukan kesalahan pemikiran yang besar. Itu kita baca dalam surah Yusuf. Tapi tafsir ayat tu adalah saudara-saudara Yusuf telah hasad dengki. Itu tafsir. Itu tafsir ayat tu. Hasad dengki, cemburu dan berkata sesuatu yang tidak baik kepada Rasul yang bernama Nabi Yaqub. Tadaburnya apa? Anda pun merenung dan mencari apa kaitan, apa mesej ayat ini. Anda berpegang kepada kata-kata apa tadi? Ya, wa man balagha. Quran bukan hanya untuk Quraisy, Quran untuk anda. Lalu anda meyakini Allah Ta'ala mahu anda bersihkan hati anda daripada penyakit hati, iaitu hasad dengki. Kan tadi kita declare apa dia? Teruja tadi, Al-Quran syifa. Al-Quran itu syifa. Kemudian tuan-tuan, selepas kita bertanya faedah dan inilah proses yang paling penting, maka tinggal lagi dua proses yang saya rasa mudah saja untuk saya sampaikan tetapi berat untuk dilakukan. Mudah saja, you di situ usahakan hafal. Sebaik-baik cara untuk Al-Quran menjadi penasihat dalam kehidupan adalah hafal. Kalau tak mampu hafal banyak ayat, satu ayat yang paling punchline bagi anda dalam surah-surah berkenaan. Anda dah baca ayat tu daripada awal, anda ambil satu ayat yang anda rasa paling kuat untuk anda pegang. Anda boleh hafal, anda boleh baca pada telinga anda boleh azankan pada telinga anda apabila berlaku sesuatu yang ada persamaan antara apa yang menimpa anda dengan ayat yang anda baca. So ayat itu memberikan kekuatan kepada anda. Ya, kita tak mampu hafal surah Yusuf barangkali. Tetapi kita boleh hafal satu ayat yang anda kata diri anda ni ayat paling penting bagi saya. Iaitulah contohnya ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Kita boleh hafal ayat tu pun cukup dah. Sebab kita dah follow tafsir daripada awal, so ayat tu beri kekuatan pada anda walaupun satu ayat. So bila anda ditimpa musibah, ada berlaku sesuatu kepada anda sakit katakan dalam musim Covid ini ke, maka ayat itu bila anda baca, dia memberikan kekuatan pada anda. Dia memberikan kekuatan pada anda. Al-Quran jangan kita underestimate kekuatannya apabila kita mengulang baca. Akhir sekali, Al-Quran kalau benar-benar tadabbur mesti menghasilkan R. R ini adalah refleksi diri. Dia lebih sibuk mencari aib dia daripada aib orang lain. Dia menjadi orang yang sangat sensitif dengan apa yang dia dah buat. Dia sentiasa bibirnya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebab dia risau apa yang dia baca dia tidak amalkan. Dia risau dia lupa apa yang dia sudah baca berpesan kepada dia tadi. Jadi dia jadi orang yang sentiasa walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Antara tafsirannya bukan setakat zakat, tetapi mereka yang selalu melakukan dengan mudahnya operasi tazkiyatun nafs. Selalu menyucikan hatinya dengan kalimah-kalimah istighfar. Ini sikap para Nabi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tertanya-tanya apa ciri-ciri orang yang dah tadabbur, apa ciri-ciri orang tadabbur yang saya sebut di awal tadi, hatinya tidak terkunci, hatinya terasa, maka itulah tujuan kisah-kisah Nabi. Supaya anda nampak model-model orang-orang tadabbur ayat-ayat Allah. Sebagai contoh, Nabi Daud. Apabila dia merasakan dia telah salah memberikan hukuman, Allah Ta'ala rakamkan fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana. Baginda jatuh tersungkur. Baginda menjatuhkan dirinya sujud dan beristighfar dan bertaubat. Sama juga dengan Nabi Sulaiman. Apabila mendapati ada jasad di atas arasnya. Ada banyaklah tafsiran ayat berkenaan. Poinnya adalah baginda punya pemerintahan diuji. Baginda merasakan ada musibah menimpa baginda dalam pemerintahan. Baginda terus anab, kembali kepada Tuhan, yakni beristighfar kepada Allah. Musibah terjadi istighfar. Musibah terjadi istighfar. Ini kesan orang tadabbur Quran. Bukan tadabbur kalau sekadar boleh membelik banyak kitab tafsir. Bukan tadabbur kalau dia dikenali sebagai ahli dalam bidang tafsir. Bukan tadabbur, melainkan orang yang mengamalkan tujuan Quran diturunkan. Orang yang berakhlak dengan Al-Quran. Orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Apa dia tuan-tuan? Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Al-Quran ya membersihkan hati.
Sebagaimana Al-Quran melahirkan orang-orang seperti Umar Al-Khattab di zaman dahulu. Al-Quran melahirkan orang-orang yang hebat-hebat, ya, dahulu jahiliyah. Mereka begitu, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Dengan ilmu daripada Quran, mereka menjadi sebaik-baik generasi. Dan kisah Nabi-Nabi, banyak kisah-kisah menunjukkan beristighfar dan bertobat. Walaupun kita faham Nabi-Nabi tidak bermaksiat, mereka maksum, ya, maksud mereka pada bertobat adalah mereka risau apa yang mereka buat salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak tu yang kita nak. Ya, inilah kemuncak perasaan tadabbur. Tadabbur mesti menghasilkan tazkiyah. Ya, tadabbur mesti menghasilkan penyucian hati, refleksi diri. Dan juga adalah rangsanglah orang lain berubah. Anda telah berubah dengan Quran, tadabbur tadi, maka rangsang orang lain. Ballighu anni walau ayah. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ambil pengajaran daripada banyak kisah dalam Quran, iaitu kisah orang yang baru saja beriman, terasa terkesan dengan ayat Quran, lalu terus disebarkan kepada kaumnya. Jadi wallahu alam, itu saja daripada saya. Terima kasih pada Kak Liza, desa yang rajin buat nota apa yang saya cakap ni, dan ramai lagi lah yang terus memberikan catatan di Facebook TC ni. Cuma kalau ada soalan, Ustaz dari Jack Said Abdul, ya, Masya Allah. Apa beza tadabbur dengan tafsir? Ada yang kata orang tadabbur ni tak ikut ilmu dalam memahami Al-Quran, tambah-tambah orang awam yang tadabbur hanya berpandukan terjemahan terhadap terjemahan Al-Quran. Saya telah menjelaskan tadi, kalau follow daripada awal, saya telah memberikan sedikit pencerahan berdasarkan pendapat saya. Kalau perlu saya noktahkan semula, pertama sekali, tadabbur mesti menerusi proses tafsir. Sekurang-kurangnya tafsir itu adalah minimum tafsir mudah, iaitu melihat terjemahan. Tetapi tidak semua ayat boleh difahami tafsirannya dengan terjemahan. Ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang pendek-pendek, dipanggil ayat-ayat surah-surah fasal awal Makkiyah, yang tu kita boleh faham dengan jelas, tinggal nak diamalkan terus dalam kehidupan. Ya, ayat itu jelas, directly. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Contoh lain, wailul likulli humazatil lumazah, jangan mencaci, jangan memaki. Bagi orang awam, mereka sudah jelas apa maksud ayat berkenaan, lalu diamalkan. Diamalkan. Yang penting Quran melahirkan orang yang beramal. Yang mesti kita berhati-hati dan berjaga-jaga adalah banyaknya ayat-ayat lain. Banyaknya ayat-ayat lain yang memerlukan kepada kita menekuni dengan lebih mendalam apa disiplin yang perlu kita tahu pada memahami ayat-ayat berkenaan supaya kita tidak salah faham. Sebab itu ada kaedah, ada ilmu muncul untuk membetulkan cara kita faham kepada ayat-ayat berkenaan. Ya. Jadi tadabbur dan tafsir tidak boleh dipisahkan. Seseorang yang nak tadabbur mesti menerusi tafsir, namun ayat mana diambil menentukan saiz tafsir yang perlu dirujuk. Seandainya ayat itu jelas dan dia pula orang awam, ayat itu jelas dan dia pula orang awam, maka dia boleh memahami dengan merujuk terjemahan yang diiktiraf dan terus mengamalkan. Tetapi seandainya dia adalah orang awam dan ayat yang berkenaan adalah ayat yang memerlukan kepada pencerahan daripada para ulama, maka tidak boleh dia untuk terus pergi kepada tadabbur, melainkan dia perlu menerusi proses tafsir terlebih dahulu. Faham dengan baik terlebih dahulu makna ayat makna ayat berkenaan. Dalam bahasa mudahnya, bukan mudah untuk seseorang berkata Allah bermaksud begini. Hati-hati tuan-tuan, dan mari kita lahirkan rasa rendah diri di hadapan ayat-ayat Allah. Sejauh mana kamu yakin itu maksud Allah Ta'ala? Saya bila dengar satu ucapan, lalu saya nak kata dia bermaksud begini sebenarnya. Kamu yakin ke dia bermaksud begitu? Melainkan orang itu mengesahkan apa kamu kata. Memang itulah maksud saya. Alhamdulillah. Kamu benar dalam pernyataan kamu. Terima kasih wartawan. Tetapi dalam hal kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena ada satu perasaan betul ke ini yang Allah Taala maksudkan. Sebab itu berhati-hati daripada berkata, kalau kita orang awam lah,
ya, daripada berkata ayat ini sebenarnya. Siapa kita nak kata sebenar? Ya. Jadi kita ada proses, ada disiplin yang perlu dilalui sebelum kita berkata sebenarnya. Sebab itulah adab para ulama, ya, dalam banyak ayat-ayat yang memerlukan antara perinci, ya, seperti Sya'rawi contohnya, kerap beliau mengatakan barangkali ayat ini bermaksud. Begitu. Barangkali itu dia reserve, ya, takut dia salah. Dan di hujungnya adalah wallahu alam. Mereka akan kata wallahu alam. Ini adab para ulama. Tiba-tiba, ya, ada segelintir, ya, manusia yang gopoh dalam berkata ini maksud ayat Allah, ini maksud ayat Allah, sedangkan mereka tidak melalui proses disiplin. Ayat Quran bukan 2-3 ayat sahaja yang pendek-pendek dan duduk di hujung Quran. Ayat Quran ni 6,000 ayat lebih. Ya, 6,000 ayat lebih. Jadi kita tak boleh keluarkan satu kaedah yang boleh guna pada semua ayat. Dia ada banyak kaedah kepada jenis-jenis ayat tadi, ya. Okey. Okey. Seterusnya, Ustaz, apakah aplikasi daripada Balqis Atirah Azhar? Apakah aplikasi yang sesuai untuk kita download berkaitan tafsir? Sebab saya rasa Android banyak apps, tapi iPhone susah sikit lah. Betul lah. Itu setuju sebab guna iPhone. Okey. Kalau, saya tak tahulah tuan-tuan nampak ke tidak. Kalau saya orang yang boleh keyboard bahasa Arab dan saya boleh faham bahasa Arab, Al-Bahith Al-Qurani. Al-Bahith Al-Qurani adalah aplikasi wajib saya khususnya di musim PKP ni, sebab saya tak boleh nak akses kepada kitab-kitab tafsir saya di pejabat Tadabbur Center tu. Jadi Al-Bahith Al-Qurani antara aplikasi yang bagus untuk orang-orang yang boleh taik Arab di iPhone dia ataupun di Android dia, dan dia boleh baca bahasa Arab sebab penuh dengan, confirm tak nampak kot, penuh dengan lebih daripada, saya tak nampak kira, tapi penuh dengan kitab-kitab tafsir klasik dan moden dalam Al-Bahith Al-Qurani. Tetapi kalau tuan-tuan memerlukan sekurang-kurangnya tafsir Ibnu Kathir, ya, saya tak tahu, tapi aplikasi ini adalah jap. Nama aplikasi ini adalah dengan installing sekejap. Okey. Saya tak tahu, tapi nama aplikasi ini adalah Al-Quran. Al-Quran warna hijau, ada musah warna hijau. Di situ anda boleh tekan anda nak tengok tafsir mana. Anda boleh tekan anda nak tengok tafsir mana. Antara yang anda boleh tekan adalah Ibnu Kathir dalam bahasa Indonesia. So at least ada Ibnu Kathir, okey lah tu. Kan? Kalau anda nak tahu tafsir dari sudut sirah, dan bagus juga kalau nak tahu tema surah, sirah surah, ya, anda boleh pergi kepada website, walaupun belum ada aplikasi, anda boleh pergi pada website englishtafsir.com. Saya rasa itu pun tafsir yang sangat bagus untuk orang awam, khususnya orang-orang yang boleh akses ataupun boleh faham bahasa Inggeris. Ya, boleh pergi kepada situ. Ya, itu antara yang saya boleh respon lah daripada tuan-tuan yang bertanya. Okey, yang lain-lain, saya rasa itu sahaja. Terima kasih pada semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.